ada dalam jiwa kita, tuan-tuan. Sepatutnya kita kena ambil peluang Ramadan ini untuk didik anak kita supaya mereka boleh baca Quran dengan fasih sebaik mungkin, insya-Allah. Dari segi qiraatnya, dari segi tajwidnya, insya-Allah. Mudah-mudahan ini peluang kita. Maka Quran juga menjadi keperluan kepada manusia bagi memantapkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, buktinya apa? Kalau kita baca Quran, kalau kita beramal dengan Quran, insya-Allah membawa, mendidik iman kita, mendidik jiwa kita supaya beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak baca Quran, nescaya hidup kita tidak ada pedoman. Hidup kita akan dihantui oleh macam-macam masalah dalam kehidupan kita. Percayalah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kebaikan dunia akhirat, balik kepada Islam. Nak dunia akhirat, nak kebaikan akhirat, balik kepada Al-Quran. InsyaAllah kita akan menjadi umat terbaik di dunia dan juga umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tidak pernah berkesiap mengukir janjinya. Inna la tuqul mi'ad, ini janji Allah Subhanahu. Sebenarnya kita perlukan Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut saja akan nama Tuhannya, maka gemetar jiwanya. Ini betul-betul. Bahkan apabila dibaca ayat Quran kepada dia, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau baca Quran tak ada pasal apa pun kita ni. Orang baca Quran ni usah apa tak pasal apa. Dia tak rasa orang tak ada apa ni, tuan-tuan. Tapi kalau orang beriman, bila dengar ayat Quran dia bertambah iman dia kepada Allah, gemetar jiwa dia kepada Allah, tuan-tuan. Itu tanda-tanda orang beriman. Tapi kalau kita dengar Quran tak ada apa, tuan-tuan, maka kita ni orang iman manusia. Tuan-tuan, kita kena cek diri kita kena masalah diri kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita peroleh ilahan dan kita. Kita bimbang hari ini, tuan-tuan, masyarakat kita hari ini semakin hari semakin meninggalkan Al-Quran, semakin hari semakin tidak memahami Al-Quran, semakin hari semakin menentang Al-Quran. Ini benar-benar masyarakat yang ada dalam ini. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang macam ini, insya-Allah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, Al-Quran juga ada beberapa ciri-ciri yang kita kena faham. Yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran wa syifa. Al-Quran ini sebagai penyembuh, penawar jiwa manusia, tuan-tuan. Kita ni kalau kita sakit, tak perlulah kita minta cari tokoh. Kita baca Quran, sembuh sakit kita, insya-Allah. Kita sakit jiwa, kita sakit kepala rambut, jaga tak payah pulang terus-terusan. Kita baca Quran, insya-Allah Allah membuka rezeki kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu kita kena baca Quran. Ini tak benar, banyak orang apa bunyi. Buka dah seorang pun tak laku. Satu bini pun sakit lagi. Kita bicara tok momo bagi telur ayam 4 biji, kita beli makan mentah-mentah sebab nak bagi laku kepada kita. Ini kurang pas, tuan-tuan. Ini kurang pas, benda yang kurang pas. Padahal Allah kata kita ni bila kita sakit, bila kita diganggu jiwa kita dengan makhluk-makhluk yang halus, balik kepada Al-Quran. Al-Quran huwa syifa. Ia yang pertama ciri Quran. Ini kita banyak orang yang nama ni percaya ke umur. Saya nak sebut juga orang sebab apa? Ini masyarakat yang ada pada hari ini. Sampai dalam TV juga, dalam rancangan TV, dalam video-video wayang apa semuanya. Hari-hari duduk gambar hantu saya. Tiap kereta aku kat 5 halapan tuan. Dan sampai Yusuf wheelchair tu, tangan berada kita bakar mana ni manusia. Ini manusia dia rosakkan pemikiran mereka dengan kefahaman yang salah. Percaya pada benda-benda tahyul, tuan-tuan. Percaya benda-benda hantu raya apa semua itu, bukan percaya. Maka kita jangan sampai merosakkan jiwa kita. Sepatutnya Al-Quran menjadi syifa, penyembuh kepada permasalahan masyarakat. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua disebut oleh Allah Ta'ala Al-Quran wa rahmat. Quran sebagai rahmat kepada manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat kepada manusia. Apabila kita membaca Al-Quran, kita beramal dengannya, maka kita akan peroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, Al-Quran merupakan mau'izatun hasanah, contoh yang terbaik kepada kita. Tidak ada kitab yang terbaik melainkan kitab Al-Quran. Contohnya hukuman Allah, ambil kitab Bible, ambil apa-apa kitab pun, Quran lah yang paling terbaik. Yang disebut oleh Nabi, betul-betul kitab Al-Quran ini membawa manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, marilah sama-sama kita perbaiki diri kita, sama-sama kita mengislahkan diri kita, sama-sama kita jadikan Al-Quran
Kalau paling kurang betul Ramadan nanti kita boleh khatam Quran lah. Kita kena paling kurang kita dah habis sekali khatam lah sepanjang Ramadan. Kalau tak boleh juga kita cuba habiskan Al-Quran. InsyaAllah kena cuba habis. Kalau tak boleh juga tuan-tuan, kita dikirakan selemah-lemah iman. Sepatutnya Ramadan ni paling common kita, paling efek kita kena khatam sekali sepanjang Ramadan. Kalau banyak lagi tauhid tadi tuan-tuan. Inilah Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan Quran ini menjadi syafaat kepada kita apabila kita mati kelak besok ini, kita dibantu semua Allah Ta'ala. Quran akan jadi syafaat kepada Allah Ta'ala besok, yang akan menyatakan bahawa kita orang yang beramal serta membaca Al-Quran, insyaAllah ya Rabbal. Itulah dari Allah Ta'ala. Maka Quran menjadi syafaat kepada kita manusia yang bakal bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita baca Quran, disebut oleh Nabi tuan-tuan dengan satu ayat, contohnya ayat Alif Lam Mim. Satu ayat Alif itu sama pahala 10 kali ganda pahala dia. Apabila sampai ayat yang kedua Lam dikalikan dengan 10 tuan-tuan, maknanya kita dapat pahala dia. Sama juga Mim, ujungnya Alif Lam Mim 3 ayat, maka dapat 30. Itu dari Allah Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita banyakkan baca Al-Quran. Banyak itu yang berlaku tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana sebelum Islam dia, di zaman jahiliyah dia, ketika zaman dia bunuh anak dia hidup tuan-tuan, satu hari Allah nak gerakkan hati dia, Allah nak bagi hidayah kepada dia terusnya, hanya dia terdengar satu ayat yang dalam surah Taha tuan-tuan. Dia dengar ayat surah Taha, terus dia gemetar jiwa dia, akhirnya dia peluk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hebatnya Quran tuan-tuan. Sama juga Khalifah Utsman Affan ketika nak meninggal dunia, dia tengah-tengah dia baca Quran tuan-tuan. Bayangkanlah betapa hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan tak belum tentu lagi nak mati di Quran. Tak matilah kali kalau nak berfungsi tuan-tuan. Kita minta supaya kita mati tengah baca Quran, kita mati di samping Quran. Tuan-tuan, tidak kita mati anak tak baca Quran, kita sedih kita tuan-tuan. Bila tanya mana anak, tak ada berbulu, mana anak berperak, mana anak berperak, seorang pun tak boleh baca Quran kita. Sedih kita tuan-tuan. Patutnya inilah masa untuk kita muhasabah diri, untuk sama-sama kita ingat bahawa kita akan balik bertemu Allah. Mudah-mudahan kita balik dengan keadaan Allah redha kita. Kita balik dengan keadaan Quran juga redha kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tuan-tuan sekalian, satu lagi saya nak sebut malam ni tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW berusaha berjihad menegakkan kebenaran Al-Quran. Sahabat Nabi di penghujung Ramadan, mereka menghidupkan malam-malam rumah mereka dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Sahabat Nabi baca Quran sampai ke pagi di sepanjang penghujung Ramadan. Tapi terbalik kuang kita ni tuan-tuan. Kita sebut terbalik kuang. Terbalik kuang. Kita orang Melayu Indonesia ni pelik tuan-tuan. Saya akan 3-4 tahun, saya tak pernah tengok tu Arab pasang berita dalam rumah. Saya duduk 2-4 tahun, tak pernah tengok tu Arab malam hujung Ramadan pasang berita. Tapi di Malaysia tuan-tuan, setiap malam hujung Ramadan pakai pasang berita. Berita gosling, berita minyak gas, penuh rumah sampai cerah malam. Bila tanya orang ni, apa pasal? Dia kata, ni tak lagi malaikat nak turun tengah malam, nampak rumah dia terang. Apa yang faham juga, aku tak tahu. Dia salah faham. Sepatutnya Nabi kata nak terang rumah kita di hujung Ramadan dengan baca Al-Quran, bukan pasang berita bagi semua rumah. Nampak tak? Ini kefahaman yang salah yang kita buat selama ni. Ini bukan sunnah Nabi dia sahabat buat di penghujung Ramadan. Mereka berbanyakkan baca Quran, menyelami rumah mereka dengan Quran tuan-tuan. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan Quran juga menjadi satu doa kepada kita. Yang mana buktinya Allah sebut apabila kita baca awal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menceritakan kepada kita betapa besarnya kita disuruh minta doa kepada Allah tuan-tuan. Surah Al-Fatihah itu ayat-ayat doa. Ayat yang mana kita minta kebaikan pada Allah supaya Allah sesatkan kita di penghujung usia kita. Itu doa tuan-tuan. Maka Quran merupakan doa untuk membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Al-Quran dan juga bulan Ramadan yang kita sekarang ini pada malam ini akan mendidik jiwa kita, akan menjadi madrasah yang terbaik untuk kita, supaya kita akan takarus, kita akan keluar menjadi graduate, orang yang berjaya mencapai satu ijazah yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, Al-Quran merupakan
kitab yang memimpin manusia dunia sampailah mendapat kerajaan Allah di atas insya-Allah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan malam ini memberi pengajaran kepada kita, sampai-sampai kita baca Quran, kita disuruh ingat tentang peristiwa di Quran, kita disuruh ingat untuk beramal kepada Quran. Nabi SAW pernah satu ketika, saya nak sebut malam ini sebagai selesai akhiri setelah malam khususnya, satu hari Nabi SAW berada dalam masjid, dan Nabi ini tuan-tuan, tabiat Nabi ataupun perilaku Nabi sepanjang hidup dia, Nabi ni apabila selesai sembahyang berjemaah dengan para sahabat, Nabi tak pernah sekali tolak untuk berdiri menyampaikan tafsir ataupun khutbah, tuan-tuan. Tak nanti Jumaat saja khutbah, hari-hari Nabi bagi khutbah. Tuan-tuan, di masjid Nabi ni ada mimbar. Mimbar Nabi bukan macam mimbar masjid ni, ada contohnya ni. Masjid dia mimbar sampai tinggi nampak orang bawa kecil ya, tuan-tuan. Tapi mimbar Nabi 3 anak tangga anak tangga pertama, yang kedua, yang ketiga berdiri. Satu hari tuan-tuan, selepas sembahyang asar, kebiasaan Nabi dia bagi tazkirah, bagi khutbah. Maka lepas sembahyang asar tuan-tuan, Nabi yang tak bagi khutbah, tak bagi tazkirah. Maka sahabat-sahabat kekayaan, pasal apa Nabi tak bagi khutbah hari? Pasal apa Nabi tak bagi tazkirah, tuan-tuan? Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, wahai sahabatku sekalian, aku hari ini apabila aku naik anak tangga yang pertama mimbar, aku mendengar Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi biasa bila naik anak dia akan bagi khutbah. Tapi hari itu dia naik dia balik tak bagi khutbah. Sahabat tanya, pasal apa Rasulullah? Dia kata, wahai sahabat sekalian, aku ketika mana aku naik anak tangga pertama mimbar, aku dengar Jibril berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, celaka kalau umat Muhammad di akhir zaman yang tidak pernah selamat ke atas Nabi dia, yakni Muhammad. Celakalah mereka. Maka Nabi Tuhan sebut, Nabi Tuhan amin doa Jibril, amin ya Allah. Ini pengajaran pertama saya sebut. Nabi kata, Jibril kata, barang siapa yang tidak pernah selamat dekat Nabi, mulut dia berat sampai Nabi, maka celaka dia. Tuan-tuan, di malam ini kita semain tarawih ni tuan-tuan. Bila sampai habis satu rakaat, dua rakaat, bila akan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena jawab tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Ini tak, dia bilang kata tuan-tuan, dengar nilai aku. Apa disebut kita apa tak tahu. Menilai tuan-tuan. Orang sebutlah begitu dah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut begitu dah. Ni bunyi. Saya kata apa? Dia boleh balik. Apa yang dia lihat? Tuan-tuan. Maknanya kita ni kadang-kadang ini bukan masalah salawat. Nabi kata celakalah mereka kepada Rasul Nabi, tukang anti kepada Jibril alaihi salam. Maka kita disuruh selawat dengan Nabi juga. Ini penting. Yang kedua, bila mana Nabi ni anak tangga yang kedua, Nabi dengar Jibril berdoa kepada Allah. Jibril kata, ya Allah, ya Tuhanku, celaka kalau umat Muhammad di akhir zaman yang tidak pernah mendoakan mak ayah dia. Sama ada mereka masih hidup atau pada mati, tuan-tuan. Tak pernah doa. Tuan-tuan, celakalah mereka kata Jibril. Maka Nabi sebut amin ya Allah. Tuan-tuan, kita ada mak ayah. Tidak. Saya ada mak ayah, contoh juga ada mak ayah. Kita kena doa dekat mereka, tuan-tuan. Kena doa kat mak ayah kita. Kena doa kebaikan kepada mereka. Jangan jadi anak yang berhaka kepada Allah. Jangan jadi anak berhaka kepada mak ayah, tuan-tuan. Ini penting ni, tuan-tuan. Nabi ini celakalah mereka, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu hari saya pergi ceramah di Kuala Lumpur, di Sulawesi. Satu hamba Allah dari kuat saya di kampung Seri Malaysia, Sulawesi. Ada orang Sulawesi ni, ada. Saya kuliah, saya kata malam tu habis kuliah, satu pakcik dari kuat saya kata, Ustaz, saya nak cerita ke Ustaz malam satu peristiwa yang amat sedih dalam hidup saya. Saya kata, Ustaz tak lagi bila balik, bila bagi kuliah turun sampai pada jemaah yang lain. Berjumpa dengan Ustaz. Ini peristiwa lebih kata saya kata, Ustaz. Saya satu hari saya banyak kat anak saya. Banyak anak di Johor. Anak ni jarang balik. Sampai cucu pun saya tak berkenal kan. Maka dia kata, saya pun ajak lagi isteri saya. Kita kata, mari kita pergi tengok anak kita di Johor. Anak saya Ustaz, dia kata, anak saya berjaya. Ahli korporat yang berjaya. Tapi anak Ustaz, rumah bembo Ustaz. Saya pun naik teksi, ambil teksi dari Kuala Lumpur, naik lagi sampai di Johor, baru dia lagi tuan. Sampai dia lagi, tukar teksi, minta teksi dia lagi hantar ke rumah anak dia, pakai alamat yang unik tadi tuan. Sampai di rumah anak dia, rumah besar semua. Sampai di rumah dia bagi salam, ada satu orang itu ada cuci.
cuci rumah kita depan kaki mereka. Dia bagi salam, lepas tu menjawab, Waalaikumsalam. Kita pakcik cari siapa? Kita cari rumah ni, alamatnya anak saya. Tengok-tengok, dia kata rumah ni pakcik mereka. Sila pakcik masuk. Tuan-tuan, bila masuk rumah, driver dia keluar. Driver anak saya, dia kata ni pakcik pengurusan. Tuan tengah mandi, saat ini dia ada janji appointment nak pergi buat dengan dia kawan-kawan. Begitu. Ni kata driver dia dalam proses. Maka dia boleh lihat tunggu dekat belakang tu. Lepas keluar ambil cucu dia tanya lah. Dia panggil, Mama, ni ada 2 orang satu ambil. Cucu tak ada tuan. Tuan-tuan. Ayat mata tuan. Cucu tanya, Mama, ni ada orang ambil. Tak kena tuan. Ya Allah. Sedih ke dia tuan. Lepas tu tak apa lagi. Mak dia mak menantu dia bergelak perempuan. Dia kata, ayah mak main ni lah buat. Tak buat sikit tu. Soalan pertama. Tuan-tuan, sedih dia. Tak apa lagi. Siapa ayah masuk bilik tu rehat dulu pas semua. Lagi waktu makan saya panggil makan dulu. Anak nanti dia kata dengan rambut merah apa semua. Anak tu dia kata lepas tu tak buat cukup naik makan. Lepas tu kebuk. Kita pun makan. Kita dipanggil dia tak ayah kita makan nasi lepas puasa tu tempat masa makan. Nanti tak makan nanti masuk bilik. Fikir ayah makan dengan bini rumah dia tuan. Ayah nampak dengan bini dia. Ini adiknya bantu rumah Indonesia. Tuan-tuan, jadi kata Ustaz, saya ada rasa kecil hati. Anak saya boleh kata ayah tu Ustaz, saya ada kerja ada janji orang yang datuk buat muak orang. Tapi saya balik malam sekali. Anak kok ada nak anak tuan. Dia kata Ustaz, saya ni mula-mula plan nak duduk seminggu. Lepas bila jadi macam ni, saya puasa 2 hari macam 2 minggu. Saya pun ambil Ustaz, dia kata saya kata bini saya, jom mak kita balik ke kita tak duduk rumah orang anak dia. Dia balik walaupun dengan perasaan yang amat juga cakap, amat sedih, amat rasa macam dihina kan. Dia kata Ustaz dalam bagi tahu dia makna dia inilah anak apa yang amat saya kata. Tuan-tuan, tak boleh. Kami dah ada banyak ramai tuan-tuan. Anak kita yang tidak faham Islam, yang tak tahu orang ayah, tak pernah doa mak ayah dia. Nabi kata celakalah mereka tempat begitu. Maka yang terakhir tuan-tuan Nabi sebut, apabila Nabi naik anak tangga yang ketiga mimbar, Nabi kata aku dan Nabi boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, celaka kalau umat Muhammad di akhir zaman yang tidak pernah mereka ini berubah perangai mereka daripada tibanya Ramadan akhirnya tibanya Syawal, mereka tidak berubah perangai mereka, akhlak mereka tidak berubah. Celakalah mereka ya Allah. Nabi Tuhan amin ya Rabbal Alamin. Maknanya Nabi nak kita bahawa bila kita ni tibanya Ramadan, kita kena islah diri kita, perbaiki jiwa kita untuk menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Tiba-tiba boleh tibanya Syawal, perangai tak berubah juga. Kalau sebelum Ramadan kita ni pencuri, penyambung, perompak, penjadu domba, kita ni pengfitnah orang, tiba Syawal, lagi sakkan kita fitnah orang, lagi sakkan kita jadi penyambung, lagi sakkan pupuk akhlak kita tuan. Celakalah mereka kata Jibril alaihi salam. Maka Nabi Tuhan Amin yang tuan. Itulah 3 pengajaran yang amat besar dalam hidup kita. Marilah sama-sama berdoa sebenar Ramadan ini, sebenar Zulfah ini, mudah-mudahan kita perbaiki jiwa kita. Jangan jadi anak yang tidak boleh menjadi insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripada tazkirah Erikas ini, yang mana saya rasa cukup sekali itu untuk malam ini, malam pengajaran kita. Saya tak pernah main ni masjid ni kalau kasar. First time dalam hidup sejarah saya mengaji Jordan balik sambung negeri yang tak ada masa anak main jalan di orang. Tapi di Perak ni malam pertama saya ceramah di Perak tu. Di Kuala Lumpur tiap bulan penuh komen. Di Kedah pada, tapi di Perak ni malam pertama malam sejarah hidup saya dalam sebuah masjid yang tidak alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi insya-Allah pada masa akan datang, kalau Allah beri keizinan, kita boleh sambung lagi dengan pertemuan sama ada dalam bentuk ceramah atau kuliah-kuliah mengajar. Sebab saya di Kuala Lumpur saya cukup banyak menyampaikan kuliah-kuliah agama di antara kita yang saya bawa, kita faham jinayah syariah, menceritakan bagaimana kita nak faham hukum hudud, nak faham hukum qisas, nak faham hukum takzir. Ini penting tuan-tuan. Kadang-kadang kita takbir berat, semangat Allahu Akbar, takbir semangat, tapi kita ni tuan-tuan hudud pun tak faham, takzir pun tak faham, qisas jangan buat Islam tuan-tuan. Kita kena mengaji bagi faham, barulah boleh buat Islam. Ini nak Islam sangat, kita nak hidup Islam ni, semangat ni, tapi hudud tak faham. Kita kena mengaji tuan-tuan. Maka itu kitab yang saya bawa. Yang kedua saya bawa kitab Baharul Madi di Kuala Lumpur juga. Satu kitab kitab hadis peristiwa agama, dan juga tafsir tafsir bimbingan mukmin. Kita saya bawa tafsir. Maka kita minta mudah-mudahan
Kalau Allah izin kesempatan yang akan datang, kita bertemu lagi insya-Allah dalam misi dakwah, misi ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada malam ini yang baik kepada Allah Taala dan rumah ilmu kepada saya hamba yang bina Tuhan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi yang baik Allah dan berjumpa lagi. Dan saya akhiri dengan membaca tasbih kifarah untuk insya-Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Tuhan dan maaf pada pihak penganjur, pihak masjid kalau sekiranya ada kekurangan, kelemahan kita sampaikan ceramah pada malam ini untuk jadi buat insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.